Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okey, terima kasih kerana sertai kelas pada pagi ini, kelas online bersama Cikgu Hadi untuk ulang kaji 3/4 mata pelajaran prinsip perakaunan. Terutama kita nak ulang kaji ni untuk persediaan kita untuk melakukan ataupun melaksanakan kertas 3, kertas 3 kerja khusus yang dijangkakan akan diberikan soalannya pada bulan Jun. Okey. Jadi pelajar, alhamdulillah ini pertama kali saya buat kelas untuk tahun 2021 untuk batch SPM 2021. Okey, sebelum ni saya buat pada bulan Februari yang lepas, Januari dan Februari saya banyak buat kelas untuk pelajar-pelajar pelajar SPM 2020. Okey, cikgu ingatkan hari ni tak ada orang pun pagi-pagi ni jadi saya tengok alhamdulillah ramai juga. Jadi 3 link cikgu seramai 300 orang sekarang sedang online sedang online. Jadi cikgu nak pastikan kelas yang pertama dulu ni. Yang kelas pertama ni, okey, ini yang pertama, kelas yang kedua. Yang kelas kedua ni boleh nampak tak? Boleh nampak saya share screen boleh tak? Semua boleh nampak tak? Boleh cikgu. Boleh Okey, terima kasih. Boleh. Ini ketiga yang ini pula. Okey, boleh dapat tak yang ni? Yang ketiga. Ni ada Syafiq Iman. Boleh Okey, jadi cikgu akan teruskan tanpa buang masa. Okey, ni ramai ni, susah cikgu nak kawal, jadi saya minta kerjasama dengan pelajar-pelajar nanti kalau nak bercakap baru buka mic lah buka mic, dan juga cikgu nak minta respon. Okey, dekat sini, kelemahan dekat sini bila buat ramai-ramai macam ni, cikgu pakai aplikasi Google Meet. Kelemahan dia adalah cikgu terpaksa buka 3 saluran. Jadi yang dipaparkan, cikgu tak boleh nak tengok 3 saluran. Sebab apa? Cikgu nak tengok skrin ni, cikgu nak tengok apa yang cikgu nak presentkan juga. Okey, jadi pelajar, jadi untuk chat cikgu tak dapat terima, cikgu hanya boleh lihat, boleh dengar respon pelajar melalui mic saja. Melalui mic. Jadi pelajar yang saluran 1 tak boleh dengar saluran 2, saluran 2 tak boleh saluran 3, tapi cikgu boleh dengar semua. Okey, minta kerjasama minta kerjasama. Jangan pula yang menyanyi atau ganggu kelas cikgu dan sebagainya. Cikgu minta respon, yang mana bukan mic boleh sebutkan mic, bantu cikgu. Okey, alright. Jadi pelajar, sekarang ni cikgu nak teruskan dengan pembelajaran kita, iaitu sebelum tu cikgu nak ni dulu. Cikgu nak mukadimah. Okey. Bagi pelajar yang okey, nampak tak gambar saya ni? Gambar Cikgu Hadi. Gambar ni. Nampak tak ikon saya ni? Nampak. Okey, terima kasih. Terima kasih. Jadi pelajar yang baru join, baru masuk dalam channel cikgu. Okey, cikgu akan dalam channel cikgu ni, cikgu akan perbanyakkan nota, video-video untuk kongsi lah secara percuma kepada pelajar-pelajar. Okey. Alright, cuma kalau ada kelapangan, insyaAllah. Untuk waktu ni PKP, insyaAllah lah cikgu ada masa untuk buat kelas-kelas dan sebagainya. Okey, jadi pelajar, cikgu teruskan. Okey, sebelum tu pelajar, secara asasnya lah. Secara asas saya tengok pelajar ni kenapa lemah akaun. Cikgu susah nak ikat akaun. Tapi yang paling mencabar saya rasa ialah best awak lah. SPM 2021 ni. Sebab apa? Ramai pelajar daripada form 4 pun dah memang kelas online saja. Kelas bersemuka ni sekejap sangat berjumpa dengan cikgu-cikgu. Okey, jadi pelajar, kalau pelajar betul-betul yakin, pelajar-pelajar betul-betul nak skor A dalam prinsip perakaunan, pelajar mesti tahu asas akaun. Asas akaun ini tadi. Apa dia asas akaun? Belanja, hasil, aset, liability, equity. Ada cikgu gunakan, dia susun gunakan uplift. Ada cikgu gunakan bahil. Ada cikgu guna macam-macam teori lah cikgu gunakan. Janji tak kisah. Apa pun yang penting 5 konsep ni pelajar mesti tahu. Pelajar, belanja. Apa tu belanja? Sekali lagi pelajar. Ayat paling ringkas, apa tu belanja? Kita kena bayar. Ya, duit keluar. Senang cerita, duit keluar. Okey. Bila dalam perniagaan ni, bila kita buat akaun ni, ingat diri kita ni bukan pemilik. Kita bukan pemilik. Bila baca soalan tu, kita adalah perniagaan. Bila pelajar baca soalan tu, kita adalah perniagaan. Sebab tu pelajar, bila pelajar anggap macam pemilik, awak gaji tu kadang-kadang pemilik dapat gaji. Jadi awak ingat gaji tu ialah hasil. Bukan pelajar, gaji tu adalah belanja. Sebab kita perniagaan, kita bayar gaji kepada pekerja. Jadi pelajar kena tahu. Ingat, diri kita bila baca soalan, awak letak diri awak di mana? Itu kena faham.
Okey, hasil. Sebut je hasil, apa dia? Lawan daripada belanja. Apa dia? Hasil. Duit masuk. Wang masuk. Betul. Terima kasih. Duit masuk. Aset. Apa tu aset? Paling senang. Ayat pasal tu kata-kataan je. Nak kena ingat. Apa dia? Aset. Harta. Harta. Betul. Harta. Liability. Satu kataan je yang senang ingat. Apa dia? Hutang. Betul. Hutang. Siapa hutang? Siapa hutang? Siapa kena? Kita Siapa hutang. kena? Perniagaan. Kita lah. Ya. Betul. Liability tu perniagaan yang berhutang. Bagus. Dan equity pemilik. Equity milik tu apa? Saya nak satu contoh je. Contoh equity milik. Senang. Apa dia? Modal. Ya, itu saja. Modal equity milik ni ialah hutang juga. Dia hutang juga. Tapi hutang perniagaan kepada pemilik. Bukan kepada orang lain. Bukan pada pihak ketiga. Hutang perniagaan kepada pemilik. Itu ayat buku teks. Yang senang faham lah. Tapi yang nak senang ingat lagi, equity milik ialah modal. Itu saja. Alright. Okey, jadi pelajar sekali lalu pelajar cikgu gunakan istilah yang lain sikit, iaitu belanja dan aset, iaitu debit je bar, kredit ialah held. Betul? Bar held. Okey, sekarang pelajar depan saya ni cikgu nak uji awak. Cikgu tak kenal awak ni, depan ni siapa ni? Tak mana orang belajar ni, ilmu awak ni saya tak tahu ni. Jadi cikgu nak random saja, random. Pelajar, jadi pelajar gunakan mic. Pelajar gunakan teks, cikgu tak dapat baca ni sebab cikgu sepenuhnya tengok skrin cikgu. Sebab cikgu kalau ada satu saluran, cikgu boleh baca awak punya teks. Tapi yang ni cikgu tak boleh baca. Okey, jadi gunakan mic. Okey, jangan cakap jerit-jerit, jangan slow, tenang-tenang ya. Okey, insya-Allah. Okey, cikgu nak uji awak, sebutkan cikgu debit atau kredit. Jualan. Kredit. Okey, lagi. Kredit. Kredit. Okey, alhamdulillah. Betul. Alhamdulillah, terima kasih. Kredit sebab dia adalah hasil. Bagus, pandai. Okey, belian. Debit. Debit belanja. Oh, debit. Bagus. Pandai. Ramai yang pandai ni debit belian. Okey, belian adalah debit sebab dia adalah belanja. Okey, debit. Okey, seterusnya. Hutang lapuk. Debit. Debit ada, kredit ada. Debit. Dia adalah, jawapan dia adalah debit sebab dia adalah belanja. Sebab dia adalah belanja. Bagus. Okey, pelajar, kalau hutang lapuk dihapuskan? Hutang lapuk dihapuskan. Debit. Kredit. Kredit. Okey pelajar, hutang lapuk dihapuskan sama juga dengan hutang lapuk. Dia adalah debit. Ulang balik Hutang lapuk dihapuskan sama juga dengan hutang lapuk. Dia adalah debit. Okey, kalau hutang lapuk boleh? Hasil. Kredit. Betul, kredit. Betul Hutang lapuk boleh adalah kredit. Bagus. Okey, lagi. Angkutan masuk. Debit. Audi. Kredit. Saya tak tahu siapa yang betul, siapa tak betul ni Jadi nilai sendiri Angkutan masuk adalah debit sebab dia adalah belanja. Betul? Okey, debit. Okey, berikutnya. Angkutan keluar. Angkutan masuk debit, angkutan Debit. keluar. Debit sebab dia belanja. Debit dia belanja. Ada. Saya tengok. Okey, saya tengok dia ramai yang jawab kredit sebab pelajar ada keliru sikit. Okey, dua-dua angkutan adalah belanja, debit. Dua-dua angkutan adalah belanja. Cuma angkutan masuk dia adalah dalam perdagangan. Angkutan keluar dalam mana? Akaun untung rugi. Dua-dua adalah kategori belanja. Okey, alright. Okey, jadi kategori belanja Jadi kena tahu dia. Insurans. Debit. Belanja cikgu. Debit. Debit Okey, debit. Okey, insurans adalah betul. Okey, insurans. Okey, bagus. Okey, kalau satu lagi Debit. Betul. Okey, satu insurans debit, insurans belian debit. Dua-dua belanja, cuma insurans atas belian dalam perdagangan. Audi. Insurans saja dalam untung rugi. Jangan keliru lagi benda ni. Okey, sewa dibayar. Debit. Sewa dibayar adalah debit. Bagus. Terima kasih atas respon. Macam ni lah best. Saya mengajar kan ada respon. Okey, sewa dibayar debit. Alright.
Sewa diterima. Kredit. Sewa diterima. Selamat pagi saya. Kredit. Dia adalah hasil. Okey, terima kasih. Alright, terima kasih. Okey, account belum terima. Debito. Kredit. Account Debit. saja. Diterima. Pasal dia menganggap seperti hasil. Kalau hasil sewa diterima, komisen diterima, sudah diterima memang kredit. Tapi account belum terima, dia bukannya hasil. Dia adalah aset. Dia adalah apa? Aset. Jadi aset kat mana? Aset mesti debit. Okey, bagus. Terima kasih. Okey. Alright, berikutnya. Account belum bayar. Ya, betul, kredit. Saya dengar ramai yang kredit lah, betul lah tu. Jadi kredit itu adalah kenapa dia kredit? Sebab dia adalah liability. Okey, berikutnya. Bank. Debit. Okey, ni sedang lah. Bank debit. Bagus. Okey, syarat asas ni Okey, dan bank overdraft. Kredito. Okey, bank overdraft adalah kredit sebab dia adalah liability. Okey, terima kasih. Alat tulis. Debit. Dia belanja. Debit. Okey, alat tulis belanja atau aset? Debit, betul debit. Belanja ke aset? Belanja. Belanja. Betul belanja? Betul. Betul. Alat tulis adalah belanja. Alat tulis bukan alatan pejabat. Alat tulis bukan alatan pejabat. Jadi kena tahu tu alatan pejabat. Cikgu salah tu, alat pejabat. Alatan pejabat debit. Sama sebab dia adalah aset. Okey, modal. Last kali modal. Kredit. Sebab dia ikuti pemilik. Bagus. Ya, betul. Bagus. Terima kasih sebab ikuti milik. Okey, ambilan. Ambilan debit. Debit sebab kita tolak ambilan. Apa? Betul? Okey. Ambilan, betul. Ambilan debit. Okey. Bagus, pandai. Saya tak dengar pun tadi yang sebut kredit. Bagus. Ambilan debit sebab apa? Kita tolak. Dia akaun kontra bagi modal. Ya, bagus. Itulah jawapan dia. Jawapan dia adalah kontra. Kontra bagi apa? Modal. Kontra bagi modal. Jadi pelajar kontra ni ada 5 Jadi pelajar tahu. Nanti cikgu terangkan sekali lalu. Pinjaman. Kredito. Debit. Pinjaman kredit. Okey, bagus. Pinjaman kredit. Okey, bagus. Gaji. Debit. Betul. Cikgu laju sikit debit. Okey, bagus. Upah. Debit. Okey, upah debit. Upah pun debit, upah atas belian pun debit. Sama Okey. Ulangan belian. Kredit. Kredit. Kenapa kredit? Sebab dia akaun kontra bagi belian. Ya, betul. Sebab dia kontra dengan belian. Bagus. Itu jawapan dia. Jangan sebut dia kredit sebab dia hasil, sebab liability. Bukan. Sebab dia kontra. Bagus. Ulangan jualan. Debit. Ya, bagus. Ulangan jualan adalah debit. Kontra dengan jualan. Bagus. Pandai. Hebat dah ni. Premis. Debit. Debit. Aset. Bagus. Faedah diterima. Kredit dia hasil. Betul. Kredit sebab dia hasil. Okey, bagus. Perabot. Debit. Aset. Bagus. Diskaun diberi. Debit. Debit sebab dia belanja. Betul? Sebab dia belanja. Diskaun diterima. Kredit. Sebab dia hasil. Bagus. Kelengkapan. Debit. Alamak, lag ah. Jadi pelajar,
Debit ni pelajar secara asas tadi bahil pelajar dah tahu. Lepas tu pelajar jangan lupa antara cikgu sebut kat sini antara yang ini adalah pelajar yang dalam perdagangan dalam untung rugi, dalam perdagangan untung rugi confuse sikit. Ada dalam perdagangan insurans ni dipanggil sebagai insurans atas belian. Dalam untung rugi dipanggil sebagai insurans saja. Jadi pelajar kena jelas kat situ Okay, yang kedua item yang confuse ialah angkutan. Angkutan dalam perdagangan, cikgu ada pelajar yang tak faham ni. Ini apa ni? Perdagangan untung rugi. Dalam untung rugi, angkutan dalam perdagangan dipanggil angkutan apa? Masuk ataupun angkutan atas belian. Manakala dalam belanja, dalam untung rugi dipanggil apa? Angkutan. Pelajar kena tahu ini antara yang confuse. Ini antara yang confuse. Okey, yang berikutnya. Antara pelajar belanja dengan hasil ada antaranya perkataan yang sama. Antara belanja dengan hasil ada item-item yang sama. Apa dia sekali lalu? Sewa, faedah, komisen. Sewa faedah dengan komisen dalam belanja dipanggil apa? Dipanggil sebagai dibayar. Manakala hasil dalam hasil dipanggil apa? Sewa diterima, faedah itu kena jelas Okay. Antara belanja dan hasil apa lagi yang confuse? Diskaun. Hutang lapuk dalam belanja dipanggil hutang lapuk. Dalam hasil dipanggil hutang lapuk pulih. Boleh Okey. Dan satu lagi last, diskaun. Okey, diskaun cikgu tak masukkan dalam grup ini sebab dalam belanja diskaun tak panggil dibayar. Dia dipanggil sebagai diberi. Okey, manakala hasil dipanggil diterima. Okey, alright. Berikutnya. Okey, antara aset ada yang confuse. Dalam aset dipanggil bank, dalam liability dipanggil bank overdraft. Betul? Okey, manakala aset dan liability satu lagi ialah akaun belum. Akaun belum apa? Dalam akaun belum terima ABT dipanggil sebagai aset. ABT dipanggil aset, masuk aset. Manakala akaun belum bayar, ABB dimasukkan ke dalam liability. Itu antara item-item yang confuse yang pelajar berlaku dekat diri pelajar sendiri. Okey, kenapa bila confuse ni pelajar? Bila pelajar confuse, pelajar akan masuk apa? Masuk salah dalam perdagangan untung rugi dan juga PKK. Dan juga pelajar tak boleh nak ingat akaun perdagangan apa, untung rugi apa dan juga PKK itu apa. Jadi pelajar tak boleh ingat. Itu antara yang kelemahan kan dan juga kesilapan yang selalu dilakukan oleh pelajar. Sebab apa? Dia tak faham belanja dan hasil. Pelajar tak faham aset, liability dan PKK. Okey, mic siapa tu bergema kuatnya? Okey, alright. Jadi cikgu teruskan. Okey, jadi jap cikgu nak double check. Okey, saluran 3 ni okey tak saluran 3 ni? Okey tak yang ni? Yang share screen depan ni. Okey tak? Boleh tengok? Okey tak? Yang peserta ni boleh tengok. Tadi boleh nampak saya boleh nampak Sekejap. Boleh Okey. Alright, jap. Cikgu nak double check ya. Double check sekejap. Cikgu nak double check sekejap. Saluran kedua ni boleh? Saluran kedua boleh tak? Aisyah, Idina, Siti Balkis, Anissa, Abi, Rabi, boleh. Okey, right. Okay, dan yang ketiga ni slot 1, saluran 1. Saluran 1 semua dah boleh okey, alright. Okey, ni belajar apa hari ni okey, alright. Okey, jadi cikgu dah teruskan. Jadi cikgu boleh teruskan ni Saluran 1 boleh nampak tak skrin cikgu yang tadi cikgu terangkan pasal PowerPoint tadi? Boleh tak? Boleh. Okey, jadi kita teruskan belajar hari ni. Hari ni nak buat apa? Okey, pelajar-pelajar, cikgu dah bekalkan soalan ini. Soalan kita cuba belajar bermula dengan dokumen. Sebab apa? Dalam kerja khusus nanti, pelajar akan mulakan dengan dokumen. Okey, mungkin depan saya ni ada juga pelajar-pelajar form 4. Pelajar form 4 pun sedang belajar saja, sedang belajar dokumen dan juga urus niaga. Yang nak dipostkan ke mana? Dipostkan ke dalam buku catatan pertama. Okey. Sebab masih lagi ada pelajar nak join tu kesian. Okey, alright.
Okey, jadi pelajar untuk kerja khusus awak nanti dan juga sepanjang Teta 4 yang lepas awak dah belajar tentang kitaran perekonomian. Pelajar, memang pelajar kitaran perekonomian ni yang akan dikeluarkan dalam bentuk kerja khusus. Kerja khusus. Cuma jenis perniagaan. Pelajar kena tahu jenis perniagaan. Perniagaan pelajar, yang pertama awak belajar sepanjang Teta 4 awak hanya belajar perniagaan jenis apa? Milikan tunggal saja. Betul? Belajar milikan tunggal. Okey, semasa form 5 awak ada belajar satu jenis perniagaan yang lain. Apa dia pelajar? Apa jenis perniagaan? Perkongsian. Betul. Saya ramai saya rasa yang sedang belajar perkongsian ataupun yang baru nak masuk perkongsian. Betul? Okey, yang ketiga apa lagi pelajar akan belajar selepas ini? Dalam modul 6. Betul, syarikat. Dan okey, ini itu anggapnya cuma nanti khusus dia akan keluar dalam apa kita tahu. Dalam bentuk sama ada milikan tunggal, perkongsian ataupun kelab pelajar kita tengok nanti ataupun syarikat. Nanti kita tengok. Soalan apa tu? Okey, mic siapa yang bergema dulu? Mic siapa dulu Saya tak tahu mic siapa dulu. Dah padam okey dah. Okey, yang tadi pelajar tadi kalau dia buka mic je dia bergema dekat saya punya live ni. Okey, alright. Jadi pelajar sekali lalu pelajar, kitaran perekonomian. Okey, hari ni untuk kelas hari ni cikgu nak fokus kat sini je. Okey, dokumen perniagaan, cikgu nak fokus pada dokumen perniagaan. Okey, dokumen ada banyak pelajar, ada lebih kurang ada 12 dokumen. Ada 12 dokumen. Dan juga cikgu bukan sekadar nak ajar dokumen. Hari ni cikgu nak ajar urus niaga juga. Cuma pelajar tahan ke tak tahan je lah ikut kelas hari ni. Okey. Okey, dokumen post kepada buku catatan pertama. Buku catatan pertama cara umumnya ada dua. Apa dia? Pelajar, buku catatan pertama. Ulang balik. Apa? Tunai. Betul, buku tunai. Okey, yang kedua ialah apa? Jurnal. Okey, jurnal ada dua. Jurnal apa? Jurnal. Okey, khas ada berapa khas? Ada 4. Jurnal apa? Jualan. Okey, bagus. Alhamdulillah. Terima kasih atas respon. Bagus. Okey, pelajar. Dia sebenarnya jurnal ni pelajar, dia ada 6. Dia ada 6. Yang kedua, yang kelima dan keenam adalah jurnal penerimaan tunai. Okey, satu lagi ialah jurnal pembayaran tunai. Okey, ini pelajar sekiranya kita gunakan kalau tak ada buku tunai. Kalau tak ada buku tunai, kita akan sediakan jurnal penerimaan tunai, jurnal pembayaran tunai. Tapi kalau dah sediakan buku tunai, tak perlu lagi penerimaan tunai, jurnal pembayaran tunai. Faham tak pelajar? Faham tak saya cakap? Okey, kalau dah tunai, jurnal penerimaan dan tunai. Kalau ada buku tunai, perlu buat jurnal penerimaan tunai, jurnal pembayaran tunai. Sama saja konsep. Boleh ya? Okey, alright. Ledger nanti, cikgu nak fokus pada dulu. Okey, kira perekonomian berikutnya ialah ledger, timbangan duga, pelarasan, timbangan duga telaras, catatan penutupan dan juga last sekali ialah penyata kewangan. Jadi ini yang pelajar akan buat kerja khusus. Pelajar, banyak pelajar, bukan sikit. Sebab tu pelajar buat kerja khusus mesti buat dengan cikgu awak. Sebab apa? Cikgu awak yang akan menanda. Jadi apa saja yang cikgu awak nyatakan, itulah yang telah diberitahu dan tidak libatkan kepada guru-guru untuk disampaikan kepada pelajar. Jadi pelajar kena ikut. Sebab apa? Yang mentaksir kerja khusus awak, yang beri markah kerja khusus awak adalah cikgu masing-masing. Jadi pelajar mesti rujuk dengan cikgu. Okey, alright. Jadi seterusnya, cikgu akan teruskan tanpa buang masa. Cikgu nak tanya. Ya. Kalau kerja khusus nak kena buat tak jurnal penerimaan dengan pembayaran tunai? Tak dengar. Kalau kerja khusus nak kena buat jurnal penerimaan dan pembayaran tunai. Okey, dia tengok tahun lepas soalan tahun lepas dia suruh buat jurnal penerimaan tunai, jurnal pembayaran tunai. Tahun lepas. Okey, soalan ni dia keluar berbeza-beza pelajar. Kadang-kadang dia suruh buku tunai, kadang-kadang dia suruh penerimaan dan pembayaran tunai. Jadi pelajar, aturan dia suruh buat apa, semua dia akan nyatakan dalam soalan kerja khusus. Jangan risau. Jangan risau. Okey? Alright? Okey, seterusnya. Okey, sekarang kita fokus. Kita fokus terus apa yang kita nak belajar. Okey, jadi pelajar, cikgu nak fokus pada ini terus. Okey, jadi dekat sini pelajar-pelajar form 4 pun saya rasa dah sampai sini. Pelajar-pelajar form 5 dah tentulah dah belajar benda ni. Jadi cikgu ringkaskan kat sini. Kalau nak belajar
Betul? Okey, cara ringkasnya cikgu buat buku tunai dan juga jurnal. Apa beza buku tunai dengan jurnal? Buku tunai apa? Buku tunai adalah untuk urus niaga. Tunai. Untuk, betul, untuk urus niaga, tunai dan juga cek. Semua urus niaga, tunai dan cek mesti masuk buku tunai. Tolong mic siapa tu bergema-gema tu, mic siapa tu? Okey, alright. Jurnal adalah untuk apa? Lawan dia, iaitu urus niaga apa? Jurnal adalah untuk urus kredit. Apa maksud kredit? Kredit tu ialah hutang, bahasa yang senang faham. Hutang. Okey. Sekarang jurnal ni confuse. Nak masuk jurnal am ke jurnal khas? Khas ni, memang khas untuk jualan, belian, pulangan jualan, pulangan belian. Okey, cikgu tadi kata ada 6. Sebab cikgu letak kat sini buku tunai. Lepas tu cikgu tak letak 6, cikgu letak 4 saja. Kalau buku tunai ni cikgu akan letak jurnal khas ni sebagai 6. Faham pelajar jadi pelajar kena faham kat situ. Okey, sekarang pelajar cikgu nak tanya. Apa untuk khas ni? Khas ni khas untuk jualan. Khas untuk belian. Pulangan jualan, pulangan belian. Jualan apa pelajar? Dia mesti jual apa? Dia mesti jual apa? Jual barang Ya, betul. Dia mesti barang niaga. Barang niaga. Dia mesti barang niaga. Barang niaga apa? Barang niaga, barang yang kita niagakan. Kalau kita kedai perabot, kita jual meja, kerusi, almari dan sebagainya. Kedai buku, kita kedai buku. Jual buku, jual alat tulis dan sebagainya. Faham pelajar? Jual kereta dan tentu barang niaga kita kereta. Alright? Okey. Jadi pelajar, jurnal jualan mesti jual barang niaga secara kredit. Kalau jurnal belian, nak masuk jurnal belian apa? Belian barang niaga secara kredit dan juga sama dengan tu nak masuk jurnal am. Macam mana nak masuk jurnal am? Okey. Kalau nak bezakan antara jurnal am dengan jurnal khas, nak bezakan jurnal am dengan jurnal khas, dua ni nak bezakan, ialah pelajar kalau jurnal am tadi kan untuk urus niaga kredit, betul? Okey, selain daripada jurnal khas, jurnal jualan, jurnal belian, pulangan jualan dengan pulangan belian, ini jurnal am ni bukan untuk barang niaga. Bukan untuk barang niaga. Kalau dia jual contoh kita kedai perabot. Jual komputer. Jual komputer secara kredit. Jadi secara kredit buku tunai tak boleh masuk. Jadi jurnal jualan ni tak boleh masuk sebab komputer tadi bukan barang niaga kita. Jadi dia akan masuk dalam jurnal am. Kalau kita kedai perabot, kita apa? Membeli kenderaan. Kenderaan nak masuk jurnal belian tak boleh sebab kenderaan bukan barang niaga. Jadi dia akan masuk jurnal am. Jadi beza. Okey. Am ni secara umumnya pelajar, apa saja yang tak boleh masuk dalam buku tunai, apa saja yang tak boleh masuk buku tunai, apa saja yang tak boleh masuk jurnal khas, apa saja yang tak boleh masuk jurnal khas, semua akan masuk dalam jurnal am. Semua akan masuk jurnal am. Itu kena clear. Okey, settle. Okey, sekarang pelajar, jelas tak? Ada nak tanya tak? Faham tak antara fungsi buku tunai am dengan jurnal khas? Okey, alright. Okey, dokumen ada banyak dokumen. Okey, now ada banyak dokumen, jadi cikgu nak terangkan satu-satu. Dokumen ada 12 dokumen, cikgu nak awak tahu yang confuse dia. Yang confuse ada berapa? 4 je yang confuse. Apa dia yang confuse? Yang confuse yang pertama ialah invoice. Invoice boleh masuk jurnal am, boleh masuk jurnal khas. Jadi bagaimana pelajar nak bezakan antara invoice jurnal am dan juga invoice dalam jurnal khas? Bagaimana pelajar nak bezakan? Jual apa? Jual apa? Dan tentu pelajar ada kena tengok barang niaga ke bukan. Kalau dia barang niaga akan masuk dalam jurnal khas. Bukan barang niaga di jurnal am. Yang tu yang tadi cikgu terangkan. Okey, invoice. Jadi kita tengok terus. Boleh tak pelajar? Dekat depan pelajar tu ada tak nota dan juga latihan yang cikgu dah berikan dalam grup? Saya harap ada. Okey, harap ada jadi pelajar bercantik. Okey. Pelajar sekejap. Cikgu nak terangkan sikit sikit je. Okey, invoice. Okey, sekali lalu secara pantas. Okey, sebut yang invoice pertama pelajar nak masuk jurnal am ke jurnal khas. Pelajar tengok barang niaga. Ini yang pertama pelajar tengok. Kalau dia barang niaga, dia masuk jurnal khas, jurnal jualan atau jurnal belian. Itu confuse. Okey, bagaimana nak tahu JJ ke JB? Okey. Ke JB iaitu pelajar tengok nama kita kat atas.
jurnal belian. Itu pelajar kena tahu. Pelajar banyak lagi faktor satu. Satu lagi pelajar kena tengok asal kesalinan. Pelajar ingat. Kalau asal, kalau ini asal, maksudnya apa asal? Asal apa maksudnya? Kita beli. Kita sebagai pembeli. Kalau salinan ialah apa? Kita jual. Itu salah satu. Salah satu pelajar boleh tengok. Tapi kadang-kadang dalam speksa, asal salinan ni tak ada. Dia tak sebut. Dia tak sebut. Jadi kadang-kadang tu yang pelajar confuse. Alright? Okay. Kalau bukan barang niaga. Kalau bukan barang niaga. Bukan barang niaga. Apa jadi pelajar nak masuk mana? Automatik dia akan masuk mana? Jurnal am. Dia akan masuk dalam jurnal am. Okey, ingat Okey, apa maksud invoice? Jual atau beli secara kredit. Jual atau beli secara kredit. Okey, selesai. Okey, jadi pelajar selesai. Cikgu nak buat satu-satu. Terus kita tengok soalan. Boleh? Okey, terus tengok soalan. Cikgu. Ya. Maaf ganggu. Cikgu ada share screen ke? Cikgu ada share screen ke? Ada. Awak dekat grup Tak nampak Link screen. link last cikgu. Link yang last tak ada share screen. Sekejap. Saya try tengokkan. Okey, terima kasih. Respons. Cikgu sekejap. Yang grup mana ni cikgu nak tengok ni? Grup mana yang tak ada share screen? Tak ada Grup yang last kali, link ketiga. Oh, tak ada Kesian daripada tadi cikgu share screen awak tak nampak je. Dah ada dah. Okey, nampak tak? Nampak cikgu. Ada tak? Dah nampak. Okey, alright. Tu yang tadi cikgu minta respon semua tu. Rupanya tak nampak ya. Okey, jadi pelajar ini invoice lah. Cikgu sekali lalu cikgu terangkan sekali lagi Okey pelajar, kalau nak tahu barang jurnal am ke jurnal khas, tengok barang niaga. Kalau barang niaga, dia akan masuk jurnal khas. JJ ke JB, nama kita kat atas ialah JJ. Nama kita kat bawah, kita sebagai pembeli dia adalah JB. Ataupun pelajar kata lain ialah kita boleh tengok atas ni, asal kesalinan. Kalau salinan maksudnya apa? Salinan. Kalau salinan kita jual. Betul? Kalau asal, kalau dia tulis asal, ini kita beli. Okey, cuma cikgu khawatir dekat sini kadang-kadang ada soalan, dia tak tuliskan asal dengan salinan. Sebab tu cikgu tak gunakan yang ni lah. Cikgu lebih suka guna perupa nama. Tapi pelajar penting juga, kadang-kadang asal dan salinan ni dia keluar dekat objektif. Dia padamkan nama, jadi awak kena rujuk. Soalan ni dia jual ke dia beli. Okey, itu panduan dia. Okey, yang kedua, berikutnya pelajar, kalau dia bukan barang niaga, Bukan barang niaga pelajar tak boleh masuk jurnal khas. Tak boleh masuk JJ, tak boleh masuk JB. Dia akan masuk mana? Dia akan masuk jurnal am. Okey, jurnal am. Okey, invoice memang tak boleh masuk buku tunai. Sebab apa? Dia urus niaga kredit. Boleh? Okey, selesai. Sekarang pelajar kita rujuk soalan kita. Okey, kita rujuk kita iaitu yang ini yang cikgu berikan. Okey, nampak tak cikgu punya latihan ni? Nampak. Okey, grup mana yang tak nampak tu? Ada tak yang tak nampak? Yang cikgu buat ni sekarang, latihan. Semua nampak tak? Grup lain semua nampak? Yang tak nampak beritahu? Mungkin ada internet yang lambat sikit, mungkin dia delay sikit lah. Okey, kalau tak nampak beritahu ya. Okey, alright, cikgu teruskan. Okey, kita buat soalan ini. Bagi pelajar yang tak print, mungkin pelajar boleh tengok balik dekat channel cikgu dah masukkan share dekat sini Ataupun pelajar nak belajar secara kredit ini pun boleh, tak ada masalah. Okey, berikutnya kita baca soalan. Encik Kamarul adalah pemilik perniagaan Kodak Enterprise yang membekalkan dan menjual pelbagai jenis bank. Okey, nama kita ialah siapa? Nama kita ialah Kora Moda Enterprise. Jual apa? Itu paling penting. Jual apa? Beg dan kasut. Bukan kalau selain daripada beg dan kasut, selain beg dan kasut, dia tak masuk dalam apa? Tak masuk dalam jurnal khas. Dia jurnal khas mesti beg dan kasut. Okey, alright. Kita cari yang pertama. Okey, kita ni nama siapa? Kora Moda. Okey. Tengok invoice. Okey. Barang niaga ke bukan? Barang niaga. Barang niaga. Okey, jadi JJ ke JB? Jurnal khas. Mesti jurnal khas. JJ ke JB? JB. Okay, nama kita dekat bawah. Jadi dia akan masuk dalam jurnal belian. Betul? Dia masuk jurnal belian. Okey, dalam jurnal khas apa yang paling penting?
Ada 3 butiran pelajar paling penting, iaitu tarikh. Tarikh. Okey, beli dengan siapa? Jangan tulis beli dengan Koramoda. Jangan. Beli dengan Leno M Sederhana. Betul? Okey, bagus. Okey, berapa nilai dia? Terus ambil 98 mat. Okey. Untuk kerja khusus pelajar, satu lagi dokumen penting ialah nombor dokumen. Untuk kerja khusus, nombor dokumen penting. Mesti kena letak. Mesti kena letak. Kalau awak dia bagi dalam bentuk dokumen. Kalau dokumen ni awak kena sediakan, nombor dokumen awak kena buat. Kalau tak ada, tak adalah. Kalau macam tahun lepas, dokumen ni disuruh buat 5 dokumen je contoh. Senang Okey, alright, selesai. Okey, kita tengok lagi invoice. Ada lagi tak invoice? Okey, ada invoice. Okey, dokumen nombor 2. First, tengok mata terus tengok dalam ni. Barang niaga ke bukan? Barang niaga. Niaga. Nama kita dekat mana? Atas. Kita JJ ke JB? JJ. Nama kita JJ. sebagai penjual. JJ. Okey, bagus JJ. Jual. Okey, dia masuk dalam jual. Yang paling penting nak key in apa nanti? Nak tulis apa? Tarikh 6 Jun. Jual dengan siapa? Semua jenis khas mesti Masalah enterprise. Jangan tulis nama kita. Jual dengan diri sendiri. Mana boleh? Tak boleh. Okey, Masalah enterprise. Berapa nilai dia? 584. Okey, nombor dokumen ada tak? Ada. 110. Okey, selesai invoice. Okey, cari invoice. Ada lagi tak? Ada. Invoice ni famous lah. Dalam kerja khusus pun memang mesti ada invoice. Okey, berikutnya invoice. Okey, kasut. Barang niaga ke bukan? Barang niaga. Okey, jadi nama kita kat bawah. Kita sebagai pembeli. Jadi masuk mana? Jurnal belian. Okey, jurnal belian. Tadi dah ada, beli dengan siapa? Suri Trading. Betul? Berapa jumlah dia? 273, nilai dia ialah 6110. Okey, selesai. Okey, selesai. Okey, berikutnya ada lagi tak invoice? Tak ada, habis. Tak ada. Okey, dah selesai. Okey, faham sekarang invoice? Faham. Okey, alright. Kalau faham, cikgu masuk yang berikutnya. Yang kedua cikgu nak ajar ialah nota debit. Nota debit, dia pun confused. Dia boleh masuk mana? Dia boleh masuk jurnal am, dia boleh masuk khas. Apa perbezaan jurnal am dengan khas? Cikgu ulang balik, iaitu barang niaga ke bukan barang niaga. Okey? Beza antara jurnal am dengan jurnal khas, barang niaga ke bukan barang niaga. Kalau dia masuk dia barang niaga, confused, dia akan masuk jurnal jualan atau jurnal belian. Bagaimana nak tahu? Pelajar kena tengok nama. Okey, cikgu terangkan. Cikgu terangkan apa tu nota debit. Nota debit ialah apa? Menambahkan jualan pada jumlah pada invoice atau mengenakan cas tambahan. Cerita dengan cerita, dia adalah jualan dengan belian. Sama je konsep dia. Cuma dia pelajar dia nak tambahkan nilai pada invoice. Sebelum ni invoice dah beri tapi dia nak tambahkan nilai dia. Jadi dia akan berlaku apa? Belian atau jualan. Okey, bagaimana nak tahu JJ atau JB? Tengok nama kita ke atas ke bawah. Nama kita ke atas, dia akan masuk JJ. Nama kat bawah ialah JB. Pertama, pelajar nak tahu JJ ke JB dengan syarat dalam ni mesti barang niaga. Kalau bukan barang niaga adalah jurnal am. Itu saja. Okey? Alright, selesai. Okey. Jadi pelajar tengok pada latihan kita. Ada tak nota debit? Tengok daripada atas nama kat atas. Okey, ada tak nota debit? Ada. Ada Mahathir. Tadi nota kredit seperti. Ada nota debit. Okay, first, tengok dokumen nombor 6. Boleh belajar pelajar ikut betul. Kalau pelajar ada latihan, senang sikit. Kalau pelajar tak ada latihan, mungkin pelajar boleh tengok skrin cikgu lah. Tengok skrin cikgu. Okey, beg tangan. Barang niaga ke bukan? JJ ke JB? Nama kita dekat atas. Jadi masuk mana? JJ. Jurnal jualan. Dia masuk jurnal jualan. Sebut jurnal jualan, tak lain tak bukan tarikh. Butiran, jual dengan siapa? Jangan jual dengan diri sendiri. Jual apa? Masalah enterprise. Okey, berapa jumlah dia? 60 pula. Sorry, bukan 60. Ambil dapat diskaun. Berapa nilai? 48. Ambil nilai 48. Okey, berapa nombor dokumen? Nombor dokumen 10. Itu saja. Okey, itu saja. Okey, habis. Nota debit dah tak ada lagi dah. Dah tak ada. Okey, habis. Berikutnya. Okey, yang confused tadi, yang confused tadi apa? Yang berikutnya adalah yang ketiga adalah nota kredit.
Dia masuk jurnal am, dia boleh masuk jurnal khas. Iaitu jurnal pulangan jualan, jurnal pulangan belian. Jadi pelajar apa beza dia? Apa perbezaan dia? Perbezaan dia barang niaga bukan barang niaga. Itu saja. Jadi kalau nota kredit tu barang niaga, dia mesti pulangan. Sebut nota kredit pulangan lah, senang cerita. Pulangan jualan atau pulangan belian. Boleh belajar? Kalau bukan barang niaga, dia akan masuk dalam jurnal am. Okey, sekarang belajar tengok apa itu nota kredit sekejap. Tadi cikgu dah terangkan, tapi cikgu nak terangkan lagi. Okey, nota kredit itu pelajar tengok barang niaga. Barang niaga ke bukan? Kalau barang niaga, tengok nama kita ke atas. Kalau dekat atas, kita sebagai penjual. Jadi jurnal apa belajar? Ya, betul. JPJ. Jurnal pulangan jualan. Nota kredit memang pulangan saja. Untuk jurnal pulangan jualan. Kalau nota, kalau nama kita kat bawah, jurnal pulangan belian. Cuma kita tahu. Okey, tengok soalan. Okey, berikutnya tengok soalan. Okey, tengok soalan. Ada tak nota kredit? Cikgu tengok daripada atas dah. Daripada atas. Ada tak nota kredit? Ada, nota kredit. Okey, nota kredit. First, tengok. Barang niaga ke bukan? Barang niaga. Barang niaga. Nama kita kat mana? Bawah. Bawah. Jadi jurnal apa? Pulangan belian. Bagus. Sebut jurnal khas, mesti ada tarikh. Butiran apa butiran? Jangan tulis korang mudah nama kita. Jangan tulis nama kita. Nama apa? Leno M. Cendayan. Okey, jumlah ada berapa? 236. Berapa nombor dokumen? 1001. Cukup. Okey, alright. Selesai. Okey, berikutnya. Nota kredit. Ada lagi tak nota kredit kat sini? Ada. Nota kredit ada kat sini. Ajar. Tengok barang niaga ke bukan? Barang niaga. Okey, barang niaga bukan? Barang niaga. Okey, nama kita atas. Jadi jurnal apa? Pulangan jualan. Pulangan jualan. Kadang-kadang pelajar tersasul ni, jurnal jualan. Jangan. Nota kredit memang untuk pulangan. Nota kredit memang untuk pulangan. Dan pulangan tak ada dokumen lain. Mesti nota kredit. Cikgu ulang balik. Pulangan tak ada dokumen lain selain daripada nota kredit. Okey, selesai. Alright. Okey, habis. Dan berikutnya, pulang pada siapa? Masalah enterprise. Betul? Okey. Customer pulangkan iaitu masalah enterprise. Jumlah ada berapa? 104. Tarikh dia 28 Jun dan nombor dokumen ada berapa? 245. Selesai. Okey, habis. Okey, berikutnya. Belajar boleh ikut tak? Boleh. Okey, alright, terima kasih. Okey, last kali memo. Memo dia confuse. Kenapa memo confuse? Sebab dia confuse dengan jurnal am dan juga buku tunai. Dia confuse antara jurnal am dan buku tunai. Jadi pelajar, apa perbezaan antara jurnal am dengan buku tunai? Buku tunai bayar secara tunai. Bayar secara tunai. Kalau ada perkataan tunai dan cek, kalau ada perkataan tunai dan cek, mesti buku tunai. Kalau bukan urus niaga tunai dan cek, dia adalah jurnal am. Itu je. Okey, kalau kembali pada tadi, apa beza jurnal am dengan jurnal khas? Jurnal khas untuk barang niaga. Jurnal am bukan barang niaga. Betul? Tapi kalau buku tunai dengan jurnal am, urus niaga tunai dan cek, buku tunai. Kalau bukan urus niaga tunai dan cek, ialah jurnal am. Itu je confuse. Okey, apa tu memo? Jadi cikgu tunjukkan sini memo. Mana memo cikgu? Jawab, cikgu tunjukkan memo. Okey, memo. Okey, ni memo. Memo ni pelajar merekodkan urus niaga antara pemilik dengan perniagaan. Okey, antara pemilik dengan perniagaan. Okey. Jadi pelajar, awak nak tahu bagaimana nak tahu buku tunai ke buku tunai ataupun jurnal, awak kena baca ayat kat bawah. Dia baca ayat itu betul, fahamkan sama ada dia urus niaga tunai atau cek. Dia urus niaga tunai cek ke bukan? Kalau tunai dan cek, dia akan masuk dalam buku tunai. Okey, alright. Kalau bukan, dia masuk dalam am. Dia pelajar confuse. Memo boleh masuk tunai, boleh masuk jawab. Okey, mak apa bising dulu. Okey, jadi kita tengok soalan ni. Ada tak soalan memo? Ada. Memo ada tak? Ada. Dokumen nombor. Dokumen 4. Saya tak jumpa. Dokumen 4. Dokumen 4. Okey, sorry. Okey, dokumen 4. Okey, dokumen 4. Okey, mungkin ada yang tak ada nota ni, jadi cikgu belakang sikit lah. Nampak tak? Nampak tak skrin? Nampak. Siapa yang tak print dia boleh tengok.
Cik Kamarul mengambil 3 unit beg tangan LH78644. Apa tu? Beach. Macam mana dia? Dan Brown berharga 59 seunit untuk didermakan. Jadi pelajar ada tak perkataan tunai dan cek? Tak ada. Dia masuk mana? Tak ada, dia akan masuk mana? Ya, dia akan masuk dia akan masuk jenam. Okey, bagus. Dah pandai dah beza dia. Okey. Sebut jenam pelajar mesti masuk 2 akaun. Mesti ada 2 akaun. Sebab apa? Jenam dia ada mesti apa? Apa yang akan masuk debit? Betul, apa yang akan masuk dalam kredit. Okey, boleh tahu tak? Okey, daripada ayat ni pelajar, daripada ayat ni, apa dua akaun? Cikgu nak tahu 2 akaun. Apa 2 akaun? Tolong cikgu, apa 2 akaun? Akaun belian dan derma. Belian derma. Belian. Barang itu kan? Belian derma. Belian tadi okey. Pelajar, ini pelajar. Ramai kan pelajar confuse ini. Antara ini confuse pelajar. Pelajar kena tahu. Pelajar pelajar, mengambil ini ialah apa? Mengambil ni? Ambilan. Ingat okey. Alright, okey. Dengar betul-betul. Buat catatan. Ambilan bukan ambilan. Buat catatan betul-betul. Ambilan bukan ambilan. Kalau dia kata ambil untuk kegunaan sendiri, ambil untuk kegunaan perniagaan, ambil untuk anak, ambil untuk isteri, ambil untuk atuk. Itu baru kali sekali. Tetapi itu sabar, tenang. Tutup mic. Astagfirullahaladzim. Sekejap cikgu tutup mic dulu lah. Cikgu tutup mic dulu. Sekejap dia dah tak boleh. Okey, alright. Dia dah all mute dah. Nanti all mute tak all mute ni tadi yang siapa tadi? Okey, grup ni try respon sikit boleh tak? Boleh dengar? Boleh. Grup last boleh Okey, alright. Okey, jadi cikgu patah balik. Okey, dia ganggu. Okey. Kalau ambilan itu disebut ambilan itu untuk kegunaan peribadi ataupun kegunaan sendiri itu keluarga dan sebagainya lah. Kalau ambilan untuk derma, dia bukan ambilan, dia adalah derma. Derma. Kalau ambilan ambil untuk promosi, dia bukan ambilan, dia adalah promosi. Kalau ambil untuk iklan, dia bukannya ambilan, dia adalah iklan. Faham belajar? Jadi ingat, ambilan bukan ambilan. Apa itu ambilan? Ambilan itu kegunaan peribadi sendiri. Itu baru dipanggil ambilan. Okay. Jadi jelas soalan ni ambil tapi untuk derma. Jadi dia bukan ambilan. Dia adalah apa? Derma. Faham belajar? Boleh? Okey, derma. Okey. Ambil apa? Kalau dia ambil barang niaga itu adalah apa? Barang niaga itu adalah belian. Bukan inventory. Dalam topik 2 dan 4 persamaan perekonomian barang baru inventory. Topik lain sampai kata 5 pelajar barang itu adalah belian. Okey, jelas tak? Jelas tak? Jelas Okey, alright, jelas. Okey. Sekarang pelajar kena faham kat situ. Okey. Jadi pelajar untuk barang apa dia ambil apa ni? Beg tangan. Okey. Kalau dia ambil kenderaan. Kalau dia ambil perabot. Kalau dia ambil alat tulis. Faham pelajar? Barang niaga, beg adalah barang niaga. Jadi belian. Okey, jadi silakan kat sini 2 akaun. Dah Okey, derma.
Okey, cikgu buat 2 akaun baru belajar faham. Belian. Okey, derma adalah belanja. Derma adalah belanja. Jadi menambahkan derma, mengurangkan derma. Belian adalah barang niaga, belanja. Belian adalah belanja, menambahkan atau mengurangkan. Okey, yang pertama, nak letak debit ke nak letak kredit? Derma. Derma ni pelajar, kita derma. Mungkin bulan lepas kita dah derma RM100. Sekarang hari ni kita derma lagi. Derma kita bertambah ke derma kita berkurang? Pelajar. Jadi kita akan letak di debit. Okey, belian. Belian itu ialah apa? Merujuk pada soalan ini, belian ini adalah barang niaga. Belian ini barang niaga. Barang niaga kita dah keluarkan untuk derma. Dah keluarkan. Jadi barang niaga kita bertambah atau berkurang? Berkurang. Kredit. Jadi apa jawapan kita? Debit adalah derma. Kredit adalah apa? Belian. Okey, settle. Okey, jelas tak macam mana nak buat jenayah? Tahu tak kenapa debit, kenapa kredit? Kalau tak faham tanya Okey, alright, selesai. Okey, jadi cikgu terusnya. Cikgu nak buat berikutnya. Okey, cikgu nak buat berikutnya sikit lagi pelajar. Okey. Alright, okey. Jadi pelajar yang konflik 4. Apa dia? Invoice, nota debit, nota kredit, memo. Selain daripada 4 tadi, ingat selain daripada 4 ni, semua akan masuk dalam buku tunai. Semua akan masuk dalam buku tunai. Jadi pelajar dah nampak dah mana nak masuk. Okey, boleh belajar? Okey. Jadi pelajar selain daripada yang kita sebut tadi akan masuk mana? Buku tunai. Okey, sekarang pelajar cikgu nak terangkan satu-satu pun boleh. Tapi kita fokus pada soalan kita lah. Boleh? Okey, soalan kita tengok. Jadi dokumen yang kita belum label lagi, maksudnya semua akan masuk dalam buku tunai. Okey, jadi kita tengok. Dokumen 1 dah settle. Dokumen 2 dah settle. Dokumen 3 dah settle, 4 dah settle, 5 dah settle, 6 dah settle. Okey, 7. Okey, 7. Apa 7? Keratan cek. Sebut je keratan cek, terus masuk dalam mana? Bank. Masuk dalam buku tunai. Buku tunai. Okey, masuk dalam buku tunai. Okey, buku tunai. Dah masuk buku tunai. Okey, sebelum tu belajar cikgu nak tanya. Apa itu keratan cek? Okey, jadi cikgu terangkan sikit. Boleh? Boleh. Okey, alright, keratan cek. Ini keratan cek. Okey pelajar, kalau pelajar tengok keratan cek, ini contoh keratan cek yang ada dalam kita punya, yang ada dalam soalan. Keratan yang ada dalam soalan. Cek mana cek ini kita pihakkan, kita bayar menggunakan cek. Faham tak? Okey. Lepas tu kena rekod dengan apa? Kena rekod dekat buku tunai. Okey. Buku tunai kalau kita bayar buku tunai debit ke kredit? Kalau kita bayar kredit, untuk kredit. Jadi ini adalah jawapan dia, buku tunai sebelah mana? Buku tunai sebelah kredit. Okey. Dalam buku tunai pelajar dah tahu kan bentuk buku tunai mesti ada apa? Tarikh. Berapa tarikh dia? Okey, tarikh dia apa? Okey, jadi kita rujuk soalan ni jadi cikgu nak terangkan tadi, cikgu rujuk pada soalan. Okey, ini buku tunai sebelah kredit. Okey, buku tunai kredit. Berapa tarikh dia? Tarikh dia 26 Jun. Okey, yang paling penting ialah butiran. Butiran nak tengok mana? Butiran nak tengok kerana untuk apa? Okey, kalau dia kata untuk gajilah dia. Kalau dia kata untuk sewalah dia. Kalau dia kata untuk insuranlah dia. Tolong mic siapa tu? Bergema. Dia clash dengan mic saya ni. Belajar Okey, dia confuse itu. Okey, jadi belajar kena ikut butiran dia apa? Kerana apa? Okey, tetapi belajar kalau dia kata untuk menjelaskan invoice. Invoice ni apa? Invoice ni adalah hutang, untuk jelaskan hutang. Jual atau beli secara kredit, jangan tulis invoice, salah. Jangan tulis hutang, salah. Mesti tulis nama. Mesti tulis apa? Nama. Mesti tulis nama. Okey, nama siapa? Dengan siapa kita bayar? Kita bayar dengan siapa ni? Kita bayar dengan siapa? Lino M. Sendirian Berhad. Itulah butiran dia. Kalau saya ulang ni, kalau dia kata bayar sewa, butiran dia sewa. Bayar kadar bayaran. Bayar untuk insurans. Itu saja. Faham belajar?
Kalau dia kata menjelaskan invoice, mesti tulis nama. Iaitu nama dia dekat sini. Kalau dia kata menjelaskan hutang, jangan tulis hutang. Salah. Tulis nama juga. Faham belajar? Jadi kena jelas kat situ. Okey. Berapa jumlah dia? Jumlah dia mesti tengok dekat cek ini. Cek ini. Berapa cek ini? 554. 554. Okey? Selesai. Untuk buku tunai sebelah kredit. Okey. Siapa nak tanya keratan cek ni? Boleh tak? Boleh tak belajar? Ada nak tanya tak? So kiranya invoice semua sama lah. Apa? Kalau invoice, semuanya nama dia punya tulis macam SD Berhad dah. Ya betul. Cari nama kepada siapa yang kita bayar. Nama kepada siapa kita bayar. Jadi kena tulis nama penerima lah. Yang penerima cek tu. Okay, thank you. Okay, alright. Ya. Saya nak tanya yang dokumen 4 tu. Dokumen 4. Okey, dokumen 4. Bukan ke akaun jualan? Akaun jualan. Tak boleh. Kalau jualan mesti gunakan apa? Invoice. Ini bukan jual, dia derma. Ini dia derma. Kalau jual secara kredit, dia akan gunakan invoice. Okey, ini bukan jual, dia derma. Okey, boleh. Okey, faham tak yang soalan tadi? Okey, alright. Okey, seterusnya. Okey, tutup mic sekejap. Siapa yang nak cakap dia pakai mic. Okey, tutup mic sekejap. Okey, 8 dah. Dokumen nombor 9. Apa dokumen nombor 9? Resit rasmi. Ya, mesti 4 saja yang confuse. Invoice, nota debit, nota kredit, memo. Ini yang confuse. Yang lain selain daripada 4 ni mesti masuk buku tunai. Okey, sekarang buku tunai debit ke kredit? Debit ke kredit? Okey, cikgu tunjukkan resit. Mana resit? Jangan cikgu tunjukkan resit. Okey, resit. Okey, apa tu resit? Pengakuan penerimaan dan pembayaran cek dan penerimaan tunai atau cek. Jadi pelajar, resit ni pelajar untuk kita terima ataupun kita bayar sebenarnya gunakan apa? Gunakan tunai atau cek. Jadi pelajar kena tengok nama. Ini kena tengok nama. Tengok nama kita dekat atas ke nama kita dekat bawah. Dia mesti buku tunai. Mesti buku tunai. Okey, kalau nama kita dekat atas, kita sebagai penerima, duit masuk, dapat duit. Jadi buku tunai sebelah debit. Kalau nama kita dekat bawah, dah bawah ni, pelajar kita sebagai pembayar. Jadi buku tunai sebelah mana? Buku tunai sebelah kredit. Buku tunai sebelah kredit. Itu baru debit kredit. Okey, butiran. Butiran nak tulis apa? Bayar untuk apa? Kalau dia kata bayar untuk sewa, butiran dia sewa. Bayar untuk kadar bayaran, kadar bayaran. Bayar untuk insurans, insurans. Ikut saja. Tapi kalau dia kata bayar untuk menjelaskan invoice, tak boleh tulis invoice. Kena tulis apa? Nama. Kena tulis nama. Untuk menjelaskan hutang, mesti tulis nama. Faham belajar? Okey, nama dia siapa? Jangan tulis nama kita. Sama ada kalau kita terima dari siapa. Kalau kita bayar pada siapa. Itu dia. Okey, jelas tak? Jelas. Okey, selesai. Okey, sekarang pelajar kita tengok soalan balik. Last kali soalan kita, pelajar tengok. Okey, nama kita buku tu. Bayar. Kat atas ni tadi ialah kita sebagai penerima. Belajar buku tunai debit ke kredit, buku tunai sebelah debit. Okey, apa butiran? Apa butiran? Masalah enterprise. Okey, untuk apa? Masalah enterprise. Okey, bagus. Hutang tak boleh tulis hutang. Jadi kena tulis nama. Siapa nama dia? Bayar kita terima daripada siapa? Masalah enterprise. Berapa tarikh? 29 Jun. Okey, tunai ke cek? Kat sini tak ada nombor cek. Tak ada nombor cek, jadi kita akan tulis tu tunai. Berapa nilai dia? RM500. Okey, selesai. Habis dah yang kita dah buat. Okey, dah habis. Okey, sekarang pelajar ambil masa sedikit lagi. Kita belajar. Boleh ikut lagi tak? Boleh tak? Kita nak bersama-sama ni. Sikit je. Boleh.
Kita buat, kita terus buat sini. Tak payah ada kita dah sekian dah ini. Kita akan buat. Okey, kita tuliskan. Soalan apa tu? Soalan negeri mana yang kita nak buat ni? Soalan apa? Kelantan. Kelantan. Okey, kita buat Kelantan. Kelantan 2018. Okey, Kelantan 2000. Nama awak Kelantan pula. Awak tulis nombor soalan nama awak Okey. Okey, Kelantan 2018. Okey, first kita nak rekod. Bila buat soalan macam ni Fajar, okey, nanti pun sama kat kerja kursus awak sama juga cerita. Dia mesti ada catatan pembukaan. Okey, bila sebut catatan pembukaan Fajar, dia ada cerita dah. Dia bermula dengan apa? Fajar kena tahu soalan ni memulakan ke meneruskan. Bagi soalan ni macam mana tengok soalan ni. Ada tak akan memulakan? Kalau tak ada tu meneruskan maksudnya. Okey, kalau pelajar tengok soalan ni memulakan ke meneruskan? Ya, meneruskan. Soalan ni meneruskan perniagaan. Meneruskan. Okey, jadi dia dah bagi ini, dia dah bagi, dia ada tunai dekat bank, dia ada duit dekat bank 12,500. Dia ada inventory stok dekat kedai tu ada. Lepas tu ada apa? Pembekal yang dia berhutang. Dia hutang dengan Lino M. Berhad 4250. Okey, ini semua catatan pembukaan. Pertama sekali, pelajar mesti masuk dalam jenam. Semua pelajar rekod dalam buku tunai. Dalam jenam. Apa dia? Pelajar masuk jenam. Sebut jenam ada debit, ada kredit. Itu pelajar. Okey, apa nak masuk debit? Debit ni semua aset. Kredit ni apa? Liability. Dan juga apa? Modal. Okey, modal ni kalau tak ada, pelajar buat sebagai pengimbang. Kalau dia dah sediakan modal, mesti imbang. Kalau modal dah ada, awak buat debit kredit mesti dah imbang. Kalau tak ada modal, akan pasal apa dia? Okey, tunai di bank.